kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Okey, semua dah sedia untuk kita belajar tajuk hari ini? Kalau dah bersedia, type dekat chat box sedia. Okay, good. Okay, jadi cikgu akan off camera. Cikgu akan start share. Hari ni kita belajar tak ada slide. Kita akan belajar gunakan whiteboard je hari ni. Anda kata ada apa tak faham, boleh terus cikgu nak tanya. Teruskan ya. Okay. Jadi pada hari ini, insyaAllah kita akan belajar berkenaan dengan pemfaktoran. Okey, jadi nampak tak slide cikgu? Nampak. Okey, bagus. Okey, jadi kita akan belajar berkenaan dengan pemfaktoran. Bab subtopik yang baru 2.2 pemfaktoran. Jadi dalam pemfaktoran ni ada beberapa standard pembelajaran yang akan disentuh, tapi untuk kelas hari ini cikgu hanya bercadang untuk terangkan kamu berkenaan dengan hubung kait pendalaman ungkapan algebra dengan konsep faktor dan pemfaktoran dan seterusnya menyenaraikan faktor bagi hasil darab ungkapan algebra. Dan yang kedua, memfaktorkan ungkapan algebra dengan pelbagai kaedah. Dan hari ini insyaAllah kalau sempat kita akan berkenaan dengan kaedah FSTB iaitu faktor sepunya terbesar. Kaedah beza antara dua sebutan kuasa dua sempurna, dan kalau sempat kita masuk darab silang, tapi darab silang ni agak panjang sebenarnya dia punya topik. Tapi kita tengok macam mana, kalau sempat kita masuk, kalau tak sempat kita bawa ke kelas akan datang. Okey, jadi sebagaimana yang kita tahu, okey, sebelum ni kita belajar A tambah B bersamaan dengan A kuasa 2 tambah good, A tambah B. Ini prosesnya apa nama dia proses ni? Darab. Proses ini kita namakan macam subtopik sebelum ni kita panggilkan dia sebagai kembangan. Jadi sekarang ni untuk topik hari ini kita akan belajar macam mana kita nak dapatkan dari sini kita nak bawa ke sini. Jadi benda ni, proses ni dinamakan apa? Pemfaktoran. Jadi apabila kita jadikan bentuk daripada dalam kurungan ni, kita jadikan bentuk dia ni, yang kuasa 2 tambah AB ni kembangan, dan A kuasa 2 tambah AB, kita nak jadikan dia kepada A dalam kurungan A tambah B, ialah pemfaktoran. Nampak tak sekarang ni? Maknanya kita belajar reverse. Kita reverse dari yang kita belajar sebelum ni. Okey, jadi untuk kita utamakan, jadi untuk pemfaktoran, ingat tak lagi waktu kita belajar waktu form 1,
semua mesti ingat kalau boleh pemfakturan dulu kita belajar berkenaan dengan sekejap ya. Okey. Dulu kita belajar berkenaan dengan faktor. Okey. Dalam faktor ni dia hasil darab dua untuk jadikan nombor tersebut. For example, sebagai contoh, okey, apakah faktor bagi nombor 6? Siapa dapat tahu? 3. Faktor. Okey, kalau kita buat secara matematik je, okey. Berapa darab berapa akan dapat 6? First kali 1 darab 6. 6. Okey, apa lagi? 3 Yang darab 2. 2 darab 3. 2 darab 3. Ada lagi tak? Tak ada. Tak ada. Jadi faktor bagi 6 adalah 1, 2, 3 dan 6. 6. okey, ini faktor andai kata kita belajar berkenaan dengan nombor. Betul? Betul. Okey. Jadi andai kata kita letak sekarang ni 6y. 6y. Apa dia faktor bagi 6y? Kali ni kita ada sebutan, ada algebra dekat sini. Ada pemboleh ubah kat sini. Jadi kaedahnya tetap sama. Jadi dia akan jadi 1 darab 6y. Apa lagi? Dua darab 3y. Tiga darab 2y dan 6 darab 1y. 1y. 1y ataupun kita tak y sajalah. Jadi dekat sini kita nampak tak? Apa darab dengan apa akan dapat 6y. Ni sebagai contoh je lah maknanya. Ni contoh 6y. Okey, cikgu bagilah contoh mudah lah. Cikgu bagi contoh mudah. Okey, 3x. Okey, 3x. Apa dia punya faktor dia? 1 darab 3x. Okay, sekejap. 1 darab 3x. Lagi? 3 3 darab darab 10x. x. 3 darab x. Ada lagi tak? Tak ada. Tak ada. Jadi, apakah faktor bagi 3x? 1, 3x. 3 3 x dengan 3 x. 3x. Okay, good. Okay, sekejap Okay. Okay. Jadi kita, okay, faham tak berkenaan dengan faktor ni sekarang ni? Faham. Faham. Okay, kalau faham yang lain, okay, yang mana yang tak bersuara, okay, type dekat chat box kata faktor. Safwan, ada apa kat tangan? Okay, tak ada. Okay. Semua faham Kan ada yang tak faham? Kalau faham,
Okay. Good. Okay. Jadi kita pergi contoh advance sikit. Kita pergi, yang macam ni contoh, bentuknya satu huruf. Satu pun boleh ubah. Jadi kita cuba masuk 4GH. Okey. Apa dia punya faktor bagi 4GH? Siapa boleh bagi contoh yang pertama? 4G darab H. 4G darab H. Good. Lagi? 4H darab G. Berapa? 1 darab 4GH. 4GH. Lagi? 4H darab G. Good. Lagi? GH darab 4. GH darab 4. Lagi? Apa lagi? 2G darab 2H. 2G darab 2H. Lagi? Cukup dah? Ada 6 sepatutnya. 2 darab 2GH. 2 darab 2GH. Dah cukup semua betul? Betul? Betul. Okey. Jadi ini adalah semua ni 2GH, 4GH, 4GH sampailah 2H ni merupakan faktor bagi 4GH. Okey. Jadi sekarang ni kita dah faham berkenaan dengan faktor. Jadi kita masuk berkenaan dengan faktor sepunya. Okey. Sekejap. Bagi masa 1 minit sekejap. Sekejap. Okey. Mouse cikgu lari tadi. Okey, tak apa. Okey, sekarang ni kita dah faham berkenaan dengan faktor. Okey, jadi kita akan berkenaan dengan faktor sepunya. Okey, apa yang kamu faham dengan faktor sepunya? Anyone boleh bagi cikgu, boleh terangkan kepada cikgu? Siapa yang faham faktor sepunya? Okey, tak apa. Okey, tak apa. Okey, faktor sepunya adalah merupakan faktor yang sama bagi kedua-dua sebutan. Contoh kalau kita ingat dulu. Okay, kita guna kaedah yang mudah dulu. Okey, contohlah cikgu bagi 15 dengan 6. Okey, apa faktor bagi 15? 1, 3 3. dengan 5. Okey, untuk 6, apa faktor dia? 1, 2, 3, 6. 2, 3, 6. Okey, macam mana kita nak tahu dia faktor sepunya? Dia mesti ada sama. Apa yang sama? 1, 3.
3. Jadi dekat sini kita boleh kata faktor sepunya bagi 15 dan 6 ialah berapa? 1, 1 dan 3. 3. Okay, good. Jadi ini sebagai contoh kalau kita gunakan nombor. Jadi kita advance sikit, kita letakkan huruf. Jadi kita letakkan sebagai contoh tadi 6H dengan 4GH. Okey. Jadi 4H apa tadi dia punya faktor dia? Kita senaraikan satu-satu. 1 dengan 6 H. H. 2 dengan 3 H. 3H. Lagi? 3 H darab 3. 3 3 3H darab 3 2 H. darab dengan 2H dan H H. darab dengan 6. 6. 6. Okay, good. Untuk 4GH tadi, 4GH ni banyak ni. Okay, tak apa, cikgu senaraikan je, cikgu tulis je. 1, 2, GH, 4GH, 4, 2GH, G, 4H, H dengan 4G. Cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Jadi dekat sini, apa yang ada sama-sama kat sini? Apa faktor sepunya? Okey, 1, good. Lagi? 2. 2. Okey. H. H. Okey, lagi? Tak ada dah. Cikgu salah tulis ke? Okey. Cikgu salah tulis satu lagi. 2G dengan 2H tak ada. Satu lagi apa dia? 2 H. 2H. Ini cikgu berpandukan pada buku teks muka surat 28. Jadi siapa-siapa nak tengok buku teks boleh tengoklah dalam buku teks tu. Okey. Jadi kita nampak ini pasangannya ada 1 dengan 1, 2 dengan 2, 2H dengan 2H, H dengan H. Okey. Jadi kita boleh simpulkan, kita kata kat sini faktor sepunya bagi 6H dan 4GH ialah 1, 2, H dan 2H. Betul? Betul. Okey, faham tak? Kalau tak faham cakap je, tak nak minta terangkan semula ke, just bagi tahu. Semua okey? Okey. Okey. Okay, good. Okay, jadi ini contoh, ni adalah faktor sepunya. Jadi hari ini, okay, kita akan masuk, maknanya sekarang ni asas dah okey. Faktor sepunya dapat, faktor pun dah tahu macam mana, faktor sepunya pun dah tahu macam mana. Okay, jadi kita nak masuk berkenaan dengan cara untuk pemfaktoran, kaedah pemfaktoran menggunakan FSTB. Apa dia FSTB? Faktor sepunya besar. Faktor sepunya terbesar. Okey, siapa ingat macam mana dulu kita nak buat faktor sepunya terbesar? Contoh yang cikgu bagi tadi contohlah 15 dengan berapa tadi? 6. Pembahagian berulang. Pembahagian berulang. Good. Okey. Macam mana pembahagian berulang tu?
Ada tak yang sama kat sini? Kita bagi, boleh bagi dengan 2 tak? Tak boleh. Tak. Okey, bagi dengan 3 boleh tak? Boleh. Okey, kita bagikan dengan 3. 15 bagi 3 dapat 5. 5. 6 bagi 3 dapat 2. 2. 2. 5. Okey, ni boleh bagi lagi tak 2 ni? Tak boleh. Tak boleh dah. Sebab dia nombor Perdana. nombor perdana. So ini adalah dia punya Faktor 10 terbesar. faktor sepunya terbesar yang dia boleh bagi, yang dia boleh pergi jauh lah. Okeylah, contoh cikgu ingatkan lagi. Contoh cikgu bagi 40 dengan 32 contoh. Okey. Okey, boleh bagi dengan 2 tak? Boleh. Okey, kita bagikan dengan 2. 40 bagi 2. 20. 20. 30 bagi 2. 16. 16. Boleh bagi 2 lagi? Boleh. Okey, kita bagi 2 lagi. 20 bagi 2. 10. 16 bagi 2. 8. 8. Boleh bagi 2 lagi? Boleh. Boleh, kita bagi lagi. Okey, 10 bagi 2. 5. 5. 8 bagi 2. 4. 4. Okey, 5 boleh bagi dengan apa? Tak ada dah. Tak ada dah. Ni boleh bagi lagi tak? Tak boleh. Nombor 4. Tak boleh dah kan? Okey. Jadi, kalau kita nak dapatkan faktor sepunya terbesar, kita kena buat apa? Darab. Darab. Good. 2 darab 2 darab 2 which is kita dapat 8. 8. Jadi ini adalah faktor sepunya terbesar. Okey, ini secara asas kita faham FSTB tu sendiri. Okey, jadi andai katalah kalau kita diberikan kita diberikan huruf macam ni. Kalau macam ni, cara kita nak buat adalah kita mulakan dengan nombor dulu. 8 dengan 12. Kita boleh bagi 2 tak? Boleh. Boleh, kita bagi dengan 2 dulu. Okey. 8x bagi 2, kita akan dapat 4x. X. 4x. 12x kuasa 2 bagi 2, kita dapat 6x. Kuasa 2. 6x kuasa 2. Okey, kita boleh bagi 2 lagi? Boleh. Boleh, good. Boleh. Kita bagi lagi 2. Okey, 4x bagi 2, kita dapat 2x. 2x. 6x kuasa 2 bagi 2, kita dapat 3x kuasa 2. 3x kuasa 2. Okey, sekarang ni nombor 2 dengan 3 ni ada tak faktor sepunya? Tak ada dah kan? Tak ada. Tak ada. Okey, kita beralih pula kepada pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah kat sini apa dia? X. X dan X kuasa 2. Jadi, apa yang kita boleh tarik keluar? X. X, good. Okey, jadi 2x bagi X, kita dapat 2. 2. 3x kuasa 2, kita bagi X, kita dapat 3x. 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 Okey, dah belajar kan yang kalau kita buat 3x kuasa 2 bagi dengan X, potong, betul? Betul. Betul, good. Okey, jadi tak ada masalah yang tu. Okey, jadi okey, 2, 3. Ni sekarang ni dah boleh kita boleh ni lagi tak? Boleh bagi dengan apa-apa lagi tak? Tak boleh. Tak boleh. Jadi kita gunakan FSTB bagi 8x dan 12x kuasa 2 ialah macam mana kita dapat FSTB? 4x kurungan. Okey. Kita nak cari dia punya yang kat luar, dia FSTB dulu. Jadi kita dapat 4x, betul? Betul. Okey, itu kita punya FSTB. Tapi kalau dalam pemfaktoran, kita akan tulis macam mana? Oh, sorry.
Okey, kita akan tulis faktor bagi empat. Okey, sebab ini kita tak ada tambah sebenarnya. Andai katalah kalau anda kata cikgu letak tambah kat sini. Kalau tambah macam ni, ya kita akan tulis 4x dalam kurungan 2 tambah 3x. 3x. Soalan boleh hadir dalam keadaan macam ni lah biasanya. Maknanya cari faktor bagi 8x tambah 12x kuasa 2. Jadi kalau ada tanda ditanyakan cari faktor dengan macam ni, dengan ungkapan algebra macam ni, jawapan dia mesti macam macam ni lah. Faham? Faham. Okay, good. Jadi kita tengok contoh lain lah. Kita tengok contoh lain. Kita tengok contoh, 6H. Okay, kita tengok contoh. 3x tambah 15. Cari faktor bagi 3x tambah 15. Jadi kat sini kita gunakan dulu kaedah apa dia? FSTB. Jadi kita tulis 3x tambah 15. Okey. 3x tambah 15. Okey, kita tengok pada nombor dahulu. 3 dengan 15. Apa faktor sepunya dia? 3. 3. Good. Okey, jadi kita letak sini 3. 3x bagi 3 akan dapat X. x. X aku cacat pula. Okey. X 15 bagi 3 kita akan dapat 5. 5. Jadi kita boleh bagi lagi tak ni? Tak. Boleh. Tak. Boleh. Jadi kalau Tak boleh. tak boleh, good. Okey, jadi kita tulis 3 ni letak dekat depan. Kita kurungkan x tambah 5. Okey, nampak tak? Nampak. Okey, kita bagi kepada soalan yang kedua. Soalan kedua dia suruh cari 7M tambah 21M kuasa 2. Jadi kaedah FSTB meletakkan kita, tulis macam biasa. 7M tambah 21M kuasa 2. Okey, kat sini ada nombor, ada pemboleh ubah, ada nombor, ada pemboleh ubah. Okey, jadi kita mulakan dengan nombor. Okey, dekat sini 7 dengan 21. Apa faktor sepunya dia? 7. 7. 21. Okey, 21 boleh bagi dengan 7? Boleh. Boleh. Good. Okey, jadi 7. Okey, 7 bagi 7 dapat? M. 7M bagi 7 dapat M. 21M kuasa 2 bagi 7 kita akan dapat? 3M kuasa 2. 3M kuasa 2. Okey, sekarang nombor kita dah selesai. 1 dengan 3, apa faktor sepunya dia? Tak ada. Dia ada tapi maksudnya kita tak gunakanlah 1 tu. Okey, jadi kita tengok pula M. Okey, sekarang kita tengok pada pemboleh ubah pula. M dengan M kuasa 2, kita boleh tarik keluar apa? Apa yang sama kat sini adalah M. M. M bagi M kita dapat? M bagi M kita dapat? Kosong. M bagi M kita dapat, ini jadi 1, ni jadi 1. 1 per 1 akan dapat jadi?
1. 1. Contoh, okey, 6 bahagi 6. 6 bagi 6 kita akan dapat 1/1 sama dengan 1. Betul tak? Betul. Okey. Kalau A bagi A kita akan dapat 1. 1. Sebab apa? A dapat 1, A potong 1 pun 1. Okey. Dia tak akan jadi kosong. So M bagi M kita akan dapat 1. M. Okey, 3M kuasa 2 bagi M. Ha, 3M. 3M. dapat 3M. Ha. Jadi boleh ni lagi tak? Ada yang sama tak? Tak. Jadi kita letak sini 7M buat kurungan 1 tambah 3M. Faham? Faham. Faham. Okey, ini andai kata dia beri dua sebutan macam ni. 7M tambah 21M kuasa 2. Okeylah, kita bagi advance sikit lah. Kita bagi advance sikit. Okay, kita bagi advance sikit. 9C kuasa 2D tambah 3D kuasa 2E tambah 6D EF. Okey. Panjang tak? Jadi kalau cara kita nak buat adalah, okey, kita tulis macam biasa 9. Tulis, make sure kalau kita salin balik, make sure kita jangan tertinggal apa-apa lah Okey, jadi kita tengok pada nombor dahulu. 9, 3, 6. Apa faktor sempurna dia? 3. 3. Good. Okey, jadi kita letak kat situ 3. Okey, 3. Okey, sekarang ni kita perhatikan nombor je dulu. Okey, 9 bagi 3 kita akan dapat 3. kita akan dapat 3. Okey, jadi kita salin je dulu balik. Sebab kita tak kacau huruf, betul? Betul. Jadi 3 bagi 3 kita akan dapat 1. 1 D kuasa 2E. Tambah 6 bagi 3 2. 2 EEF. EEF. Okey, good. Okey, sekarang ni nombor dah paling kecil dah. Kita dah tak boleh nak dah tak ada faktor sepunya dah kat situ. Jadi kita tengok pula pada huruf. Okey, kita kat sini ada huruf C, D dengan ada C, D, E dengan F. Okey, kita tengok yang pertama ni. Dia ada C. Yang kedua ada C tak? Tak ada. Tak ada. So kita boleh keluarkan C ke? Tak boleh. Tak boleh. Okey, kita tengok pula D. Kat sini ada D. Sebelah ni ada D tak? Ada. Kat sebelah sini ada D tak? Ada. Ada. So kita boleh keluarkan D? Boleh. Boleh. Jadi kita keluarkan D. Okey. Jadi 3 C kuasa 2 D bahagi dengan D kita akan dapat C kuasa 2. C kuasa 2. Okey. Oleh kerana yang ni D kuasa 2 kita padamlah yang ni Okey. D kuasa 2E. Kita bagi D kita dapat DE. Okey, 2 kita tukar kat sini. Okey, DEF. Kita bagi D kita dapat 2EF. Okey, DEF. Okey. Okey, tadi kita cek D. Dekat sini ada C je. So kita dah tak boleh buat apa-apa. Sebab kita dah semak tadi kan? Sebab kalau kita nak cari E pula, kalau ni katalah kita nak cari E.
E, kat sini ada E, dekat sini pun ada E. Tapi dekat depan ni ada E tak? Tak ada. Tak ada. So kita dah tak boleh buat apa-apa. F juga pun sama. F ada di belakang ni F. Tapi dekat tengah dan di depan ni tak ada F. So kita boleh rumuskan, kita boleh kata faktor bagi ungkapan algebra atas ni adalah bersamaan dengan 3 dikurungan apa dia? 3C kuasa 2 tambah D 3C tambah 2F kuasa 2 2EF. tambah DE tambah 2EF. Good. Okay. So semua faham berkenaan dengan FSTB. Okay, semua faham dengan FSTB ya? Faham. Faham? Okay. Jadi cikgu nak kamu try jawab. Okay, try jawab Okay. Cari faktor bagi A5E tambah 10 B 2AB tolak 8E kuasa 2 C EF tambah F kuasa 2 tambah FG. Nampak tak soalan? Nampak? Okey. Okey, cikgu bagi masa nak berapa minit nak jawab? 7. 7 minit? 10. 10? 10 macam lama sangat lah. Cikgu bagi 6 minit, boleh 6 minit? Boleh? Okey, cikgu 6 minit Okey, tak apa. Kalau ada kata tak siap lagi bagi tahu. Okey, cikgu bagi 6 minit dari sekarang jawab A, B dan C. Ya, Hawa? Cikgu nak buat dalam buku latihan mat ke nak buat buku kosong je? Buku latihan Okey, terima kasih cikgu. sama. Sebab mudahnya kalau letak dalam buku latihan jadi senang kalau kita nak buat orang kata apa revision, senang kita nak tengok dalam buku latihan, betul. Kalau anda kata kalau kita letak dalam kertas kosong, kita tak tahu kertas kosong tu kita letak kat mana. Kadang kita tak dalam file, sedar-sedar hilang. Jadi tak apa, buat je dalam buku, buat kat situ latihan dalam kelas. Tulis latihan dalam kelas, cari faktor bagi A5E tambah 10, B 2AB tolak 8A kuasa 2, CEF tambah F kuasa 2 tambah FG. Cikgu dah siap.
Kan cikgu cakap dah awak tak perlukan pun masa sampai berapa minit ni. 5 minit tapi tak apa. Okey, sahabat Tisha boleh boleh lah nak pergi minum dulu ke sekejap, pergi dapur, ambil sarapan ke kan. Okey, yang mana yang dah siap boleh letaklah dekat chat box tu bagi tahu dah siap. Nak cakap dah siap pun boleh, nak type pun boleh, ikutlah macam mana. Okay, good. Afiq Haikal. By the way, untuk makluman, cikgu akan perhatikan siapa yang paling aktif, nanti naik sekolah cikgu akan bagi hadiah Naik sekolah nanti, kita akan bersemuka, insyaAllah kita akan bagi adalah habuan hadiah kepada yang aktif dalam kelas. Safwan, good. Hairul Faris, good. Baguslah brothers kelas ni. Make sure yang mana yang tu betul tak kita salin soalan. Takut soalan pun kadang salah salin. Kita punya tanda tambah tolak. Jangan dikacau kat dalam ni. Untuk pemfaktoran kita tak kacau lagi ni. Okay, good Hawa. Cikgu, Ya, saya. soalan B tu 8A kuasa 2 ke 8Q kuasa 2? Oh, tu 8A. Okay, terima kasih cikgu. Biasanya kalau cikgu punya Q, cikgu akan tulis macam ni. Ni Q cikgu. Dia macam ada comel sikit situ. Terima kasih cikgu. Sama. Jangan segan silu. Kalau ada soalan nak tanya. Okay, good. Ikhwan Aziz, good. Ahmad Zikri, good. Hawa, good. Okay, kita ada lebih kurang. Okay, lebih kurang lah 1 minit lagi. Nur Fatin Solehah, good. Okay. Lima saat lagi.
Okey, jadi kita bincang sama-sama. Okey, kita bincang. Okey, untuk soalan A. Untuk soalan A. 5E tambah 10. Okey, kita tengok pada nombornya dahulu. 5 dengan 10. Faktor 10-nya dia apa? 5. 5. Good. 5. Jadi 5E bagi 5E bagi 5 kita dapat E. E. 1E. Okey, good. 1E. E boleh terima lah. 10 bagi 5 kita dapat 2. 2. Jadi kat sini ada faktor 10 lagi tak? Tak ada. Tak ada. Jadi last kali kita akan tulis berapa? 5. 5 Kurungan E tambah 2. E tambah E tambah 2. 2. Okey, good. Jadi ini adalah jawapan akhir. Kalau jawapan akhir kita tulis sana. Itu jawapan akhir. Betul kan? Cikgu suruh tulis macam ni kan? Kalau jawapan akhir. Tak. Tak Kena buat ayat. Boleh. Kena buat ayat. Macam mana? Buat ayat. Maksudnya buat ayat macam mana tu? Macam Faktor. Okey, boleh. Tak ada masalah. Lagi sempurna macam tu. Okey, mana kita tulis faktor bagi 5E tambah 10 ialah 5 rangkungan E tambah 2. Macam tu betul? Okey, good. Okey, jadi kita tengok soalan B pula. Okey, soalan B. Okey, sekejap. Cikgu, Ya? kalau tak tulis ayat tu dikira salah ke? Okey, sebenarnya anda kata kalau kita bagi jawapan ni pun dah memadai sebenarnya. Jawapan ni. Okey. Ini kira ini final answer lah. Final answer. Ini sebenarnya faktor ni markah tak banyak. Ini paling tidak ni dapat 1, kat sini dapat 1. Sebab ni jalan kerja. Dekat sini adalah jawapan akhir. Jadi sini markahnya 2. Faham? Faham. Jadi ikut pada masing-masing lah. Biasanya kalau anda kata kalau tulisan ni pun tak ada masalah. Anda kata saja saya nak tulis panjang-panjang. Bukanlah panjang-panjang, maksudnya faktor bagi, maknanya kita faham benda tu sebenarnya. Kalau anda kata kita bagi kita tahu gini pun kita sebenarnya maksud kita dah faham pun sebenarnya. Jadi tak ada masalah. Okey, jadi kita tengok soalan B pula. Soalan B. 2AB tolak 8A kuasa 2. Okey, kita tengok nombor dulu. Kita tengok nombor. Okey, 2 dengan 8. Faktor sepunya dia apa? 2. 2. Okey, jadi 2 AB bagi 2? AB. AB. 8A kuasa 2 bagi 2? 4A kuasa 4A kuasa 2. 4A kuasa 2. Okey, good. Jadi kat sini AB pula. Okey, sekarang ni nombor kita dah selesaikan. Dah tak ada lagi dah nombor sepunya. Faktor sepunya. Jadi kita tengok pada huruf pula. AB dengan A kuasa 2. Kita boleh tarik apa kat sini? A. A, good. Sebab A, dia punya A. A adalah faktor sepunya kat situ. Okey, tak perlu lah ni. Okey. AB bagi A, kita akan dapat? B. 4A kuasa 2 bagi A, kita akan dapat? 4A. Kita akan dapat 4A. Dekat sini, boleh lagi tak? Kita ada faktor sepunya lagi tak? Tak ada. Tak ada. Jadi, kita nak tulis apa dia punya faktor sepunya ni kat sini ni? Faktor bagi 2AB tolak 8A kuasa 2 ialah A dalam kurungan
2A dalam kurungan B tolak 4A. Okay, good. Kalau kat sini jangan lupa didarabkan. 2 darab A. 2A dalam kurungan B tolak 4A. Okay. Nak buat ayat tak ada masalah. Boleh buat, tak ada masalah. Nak buat boleh. Tak nak buat pun tak apa. 2AB tolak 8A kuasa 2 ialah 2A. Okay, kalau anda kata ialah ni tak perlulah letak sama dengan ni. Okay, 2A, B, 4A. Okay, good. Jadi kita tengok soalan C pula. Okay, kita tengok soalan C. Okay, soalan C. Soalan C ni sebab dia panjang sikit. E, F, F kuasa 2 tambah F, G. Okay. Jadi dekat sini tak melibatkan apa-apa nombor. Okay. Jadi tak ada nombor tapi cuma ada huruf sahaja. Okay. Dekat sini, okay. Jadi kita nak tengok macam mana. Kat sini ada E tak? Sini ada E kan? Ada. Ada E. Yang kedua ada E tak? Tak Tak ada. ada. Jadi kita boleh buat keluar ke? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. So E cancel. Tak boleh. Okay, kita ambil pula F. F kat sini ada F? Ada. Untuk yang kedua ni ada F? Ada. Untuk yang ketiganya ada F? Ada. Ada. Jadi kita boleh bawa keluar F tak? Boleh. 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 Jadi kita bawa keluar F. Jadi kalau kita dah bawa keluar F, E, F bagi F kita dapat E. E, F kuasa 2 bagi F kita dapat F. F, F, G kita bagi F kita dapat G. G. Jadi okay, kenapa cikgu buat ni? Okay. E, F, G ada sempurna tak? Ada yang tambah tak sini? Tak ada. Tak ada. Jadi kita bagi tahu apa dia? Faktor bagi F tambah F kuasa 2 tambah F G ialah apa dia? F dalam Kurungan E tambah F tambah G. Good. E tambah F tambah G. Okay. Good. Jadi inilah. Kalau anda kata nak tulis jawapan tu terus, just bagi tulis tu lah. F, E tambah F tambah G. Tak ada masalah. Okay. Faham semua? Faham. Faham. Okay. Ini untuk F. Okay. Terlari pula FSTB ni. Okay. Jadi ini untuk FSTB. Okay. Ini FSTB. Okay. Sekarang ni kita masuk untuk faktor menggunakan beza antara dua sebutan kuasa dua sempurna. Okey. Siapa tahu kuasa dua sempurna ni apa? Bila dia punca kuasa 2 tak ada baki. Good. Pandai. Okey. Sebagai contoh, kalau kita letak 4. 4 ni kuasa 2 sempurna tak? Kuasa 2 sempurna. Sebab dia boleh buat apa? 2 darab dengan? Dia darab 2. 2 darab 2 ataupun 2 kuasa 2. 2. Sebab tu nama dia kuasa 2 sempurna. Nak tahu kuasa 2 sempurna tu apa dia? Okey, macam ni lah. Andai kata kita tak sini. 3 kuasa 2. 4 kuasa 2. 5 kuasa 2 and seterusnya lah. Okey, jadi 1 kuasa 2. 1 darab 1 sama dengan? 1. 1. Jadi 1 ni adalah kuasa 2 sempurna. 3 darab 3. 9. 9. Okey. 4 darab 2. 4 darab 2. 16. 4 darab 4. 16.
4 darab 4, 16. Hmm. 5 darab 5, 25. 25. 25. Jadi kesemua nombor ini adalah nombor bagi kuasa 2 sempurna. Jadi ini nombornya lah, nombor kuasa 2 sempurna. Kalau kita tengok dalam muka surat 29 tu, ada imbas kembali tu, sebab benda ni pernah belajar dulu. Jadi kat situ banyak lagi. Ni kalau kita teruskan ni sampai contoh 10 kuasa 2, kita akan dapat 100. 100 pun merupakan nombor kuasa 2 sempurna. Okey. Jadi macam mana kaedah nak buat dalam faktor secara beza antara dua sebutan dua sempurna ni? Okey, kebiasaannya sebutan dia adalah berbentuk X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. X kuasa 2 tolak Y kuasa 2, which is X ada, tengoklah X contohlah, kalau X ni huruf, Y ni mungkin nombor. Dan mesti kuasa 2. Mesti kuasa 2 dan dia punya sign dia punya tanda dia mesti negatif. Macam tu negatif. Maknanya tolak lah. Okey, cikgu bagi contoh. Contoh, kita tengok contoh tadi tu. Kita tengok contoh tu dalam muka surat 29. Contoh dia adalah kat situ X kuasa 2 tolak 4. Okey. Jadi kita tengok kat situ. X kuasa 2, 4. 4 ni adakah dia nombor kuasa 2 sempurna? Ya. 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 4 ni 4. Jadi dia boleh jadi berapa kat sini? 2. 2 kuasa 2. Jadi kat sini kita tulis X ni 2 kuasa 2. Nampak tak? Nampak. Okey, nampak. Jadi apabila kuasa 2, X kuasa 2 tolak apa pun nombor kuasa 2, dia akan jadi X tolak 2. Apa lagi? X tambah 2. 2. Ingat tak yang cikgu cerita kelas yang lepas? A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kita akan dapat A B Tolak B tambah B. A tambah B. Ingat tak ni? Ingat. Jadi inilah yang kita nak belajar ni ni. Kita dah belajar dulu rupanya. Okey. Jadi ini sebagai contoh. Okeylah cikgu bagi contoh. Yang ni kita ni satu mungkin nampak macam mungkin nampak cakabur lagi. Okey, kita tengoklah contoh soalan 1. Tengok contoh soalan 1. B kuasa 2 tolak 1. Okey, B kuasa 2 tolak 1. Adakah 1 ni nombor kuasa 2 sempurna? Ya. Ya, betul. Dia akan jadi B kuasa 2 tolak 1 kuasa? Kuasa 2. Kuasa 2. Jadi kita akan tulis B tolak 1. B tambah 1. tambah 1. Good. Okay, good. Okay, kita tengok lagi soalan B. Kita tengok B pula, yang B tu. 9. Okay, sekejap. Kita tengok situ. 9 M kuasa 2 tolak 100. Kat sini dia tu sikit sebab macam tadi dekat pemboleh ubah ni dia tak ada nombor, betul tak? Dia ada 1 kat sini. Tapi dekat sini kita ada 9. Kita ada 9. Jangan takut. Okey. 9 ni kuasa 2 sempurna tak? Ya. Ya, 100 ni kuasa 2 sempurna tak? Ya. Ya, okey. Kita tengok. 100 kuasa sempurna dia berapa? 10 darab 10. 10 darab 10 ataupun 10. Okey. Tak boleh letak. Okey, sekejap. Okey.
atau 10 kuasa 2. Okey, 9 ni. Apa dia punya kuasa dia? 3 kuasa 2. 3 atau 3 kuasa 2. Jadi kita salin balik ni lah. Sebab kita tahu 3 ada 3 kuasa 2. Jadi kita 3 kuasa 2 M kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Sekarang ni semua dalam kuasa 2 betul? Betul. Okey, ataupun kita nak nampak macam ni, kita nak bagi selamat lah. Okey, 3M kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Okey. Jadi macam mana kita tulis? 3M tolak 10 dan 3M tambah 3M 10. tambah 10. Good. Okay, good. Jadi kita dapatlah ini jawapan last lah ni. Ini kita punya, okay, kita buat tanda. Jadi 3M tolak 10, 3M tambah 10. Okay lah, kita tengok lagi contoh. Tak apa, kita meriahkan dengan contoh. Kelas sampai pukul 11.10 kan? Ya. Okay, jadi kita tengok soalan C. 3Y kuasa 2 tolak 147. 3Y 147. Jadi kat sini 3 ni dia nombor kuasa 2 sempurna tak? Tak ada. Tak ada. 147 lagilah tidak. Jadi kat sini, okey, jadi kita kena gunakan apa yang kita belajar sebelum ni tadi, iaitu apa dia kita belajar tadi? Kaedah FTB. FSTB, good. Jadi cara dia, okey, sebab kat sini 3, 147 ni boleh bagi 3 tak? Boleh. Boleh, okey, tak ada masalah. Jadi kita gitu, okey. 3Y kuasa 2 tolak 147. Okey, jadi kita nak keluarkan 3 dulu. Kita keluarkan 3. Jadi 3Y kuasa 2 bagi 3. Okey, good. Y kuasa 2. 147 kita dapat? 9. 49. 49. Okey. Jadi kalau kita tulis 3 Y kuasa 2 tolak 49. Okey, 3 ni kita ignorekan dulu. Kita abaikan dulu sekejap. Tapi kita akan ambil balik. Sekejap je ya. 3 ni. Okey, sekarang ni kita fokuskan yang dalam ni. Y kuasa 2 49. Okey, 49 ni kuasa 2 sempurna tidak? Ya, betul. 7 darab 7 ataupun 7 kuasa 2. Kuasa 2. Jadi kalau kita tulis dia akan jadi Y kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Jadi kita dah nampak kat sini. Y kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Okey, 3 ni jangan lupa salin balik Jadi cara nak tulis macam mana? 3 Y kuasa 2 tolak, salah. Cara kita nak tulis dia, Y tolak 7. Y tambah 7. tambah 7. Yang ni kita jadikan dia macam ni. Yang 3 ni kita kekalkan. Jadi ni jawapan akhir. Faham tak? Faham. Faham? Okey. Okey, kita bagi contoh terakhir. Okeylah contoh terakhir. 5K kuasa 2 tolak 80. Tolak 80. Jadi dekat sini 5. 80 ni boleh bagi 5 tak? Boleh. Jadi kita mulakan dengan kaedah FSTB dulu. 5K kuasa 2 tolak 80. Apa-apa mulakan dulu dengan FSTB kalau boleh. Kalau anda kata tak boleh FSTB, baru kita gunakan kaedah-kaedah yang lain lah.
Untuk hari ni kita belajar yang 2 ni dulu. Okey, 5K. Okey, kita nak tarik tadi berapa? 5 betul? Betul. Okay, 5K kuasa 2 bagi 5 kita akan dapat K kuasa K kuasa 2. 80 bagi 5 kita akan dapat 16. Nah, kita dapat apa? 16. 16. Jangan risau, kita pakai je kalkulator. Macam cikgu pun pakai kalkulator. Korang pakai kalkulator apa? 570 ES You guys pakai kalkulator ni kan? Betul? Betul. Okey. Cikgu pernah lupa dah cara pakai sebab cikgu pakai lain sebenarnya. Semua? 1. Okay, good. Dia boleh je kalkulator kan. Kita pakai je kalkulator 80 bagi 5. Kita dapat 16 tu. Cantik je nombor 16. Nampak kalkulator kan? Sebab korang boleh pakai kalkulator. So tak ada masalah. Boleh gunakan je. Manfaatkan. Jadi kat sini kita akan dapat 5 K kuasa 2 tolak 16. Okey, lepas tu kita tengok pula. Okey. Sekarang ni kita abaikan sekejap yang ni, kita tengok yang dalam kurungan ni. 16. 4 darab 4. Good. 4 darab 4 ataupun 4 kuasa 2. 4 kuasa 2. Jadi, okey, kita tulis yang ni. K tolak 16. Salah. Astaghfirullahalazim. Itulah. Apa orang kata gelojoh sangat. Jadi kita tulis tu K kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Jadi kat sini kita K tolak 4. K Tambah 4. tambah 4. Okey, ingat. Okey, jadi ingat kat sini hanya A kuasa 2. Okey. Hanya A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sahaja yang akan jadi A tolak B, A tambah B. Faham? Faham. Kalau A kuasa 2 tambah B kuasa 2, dia akan jadi apa? A tambah B. A tambah B. A tambah B. A tambah B. Betul ke? Betul ke? A tambah B kuasa 2. A tambah B, betul ke ni? Rasa salah ni. Jadi sebenarnya dia bukan ni. Sebab kalau dia kata kalau kita buat pendarapan, dia akan jadi A kuasa 2, 2AB tambah B kuasa 2. Sama ke? Tak. Kalau kita darabkan ni lah. Jadi sebenarnya yang ni kekal lah sebagai sebenarnya untuk yang tambah. Kalau dia kata kita jumpa soalan macam ni, A kuasa 2 tambah B kuasa 2, dia akan jadi ni lah juga. Sama je. Faham tak? Faham. Faham. Okay, good. Dia tak akan jadi macam kalau tambah sini jadi A tambah B tau. Dia tak akan jadi macam tu. Okay. Jadi semua faham berkenaan dengan tu. Apa lagi nak ditangkan Okay, tak apa. Jadi untuk kelas akan datang, cikgu akan masuk berkenaan dengan pendaraban silang. Sebab pendaraban silang ni boleh tahan panjang juga dan
faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. Okey, ini untuk kelas akan datang. Kalau sempat lagi kita akan terus masuk penyelesaian masalah. Okey. Jadi ini untuk kelas akan datang. Okey, jadi kita tengok balik mana kita punya kita punya objektif kita pada hari ini. Jadi objektif kita pada hari ini hubung kait. Jadi semua dapat tahu pemfaktoran tu datangnya daripada kembangan. Betul. Dan hari ini kita akan dah belajar berkenaan dengan FSTB, memfaktorkan kaedah FSTB dan kaedah beza antara dua sebutan kuasa sempurna. Okey. Jadi sebagai oleh-oleh kelas matematik. Okey. Okey. Muka surat 33. Soalan 1. Buat soalan B, D dengan F. Soalan 2. Buat soalan B, D, F. Dan soalan 3 sama juga B, D, F. Okey. Jadi ada 9 soalan. Bila hantar due date? Due date macam biasa, cikgu bagi 11 hari bulan 3, 20, 21. Tapi sebabkan soalan ni banyak betul tak? Ada 6 soalan ni. 6 soalan tapi mudah je sebenarnya. 6 soalan tapi cikgu bagi chance sebelum pukul 5.10 petang. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Jadi sebelum 5.10 petang. Okay, good. Jadi sebelum 5.10 petang. Okey, semua dah catat dah? Dah. Okey, jadi siapa yang hantar awal, cikgu akan bagi satu soalan ekstra. Satu soalan ekstra untuk dijawab. Dan mungkin soalan setiap orang tu lain-lain lah soalan dia. Dan siapa yang hantar balik soalan ekstra tu, jawapan ekstra tu, cikgu akan tambah point lah. Point untuk yang mana student paling aktif tu. Boleh? Boleh. Okey, faham kan? Faham cikgu. Okey, jadi alhamdulillah. Lepas ni ada kelas lagi? Ada. Lepas ni kelas apa? RBT. Apa tu? Kelas apa tu? Reka bentuk. Teknologi. Oh, ya. Zaman cikgu tak ada subjek tu. Tapi zaman korang dah ada. So, that's good actually. Best kan belajar RBT tu? Tak. Tak? Okay. Kurang. Dia belajar berkenaan dengan komputer Tak.
Tak, belajar apa ni? Ya Allah. Coding ke? Dia reka bentuk cikgu. Reka bentuk. Korang semua wajib ambil reka bentuk okey. Tak apa, kita lebih bercerita je hari ni okey, tak apa. Zaman cikgu tak wajib ambil reka bentuk. Pendekat seni pun tak wajib. Okey, tak apa. Jadi yang mana yang tu teruskan tak apa, tak masalah. Kita belajar je, don't worry. Dia orang kata macam release stress kot. Harapnya macam tu lah. Okey, jadi tak apa. Okey, apa lagi? Ada apa-apa? Okay. Ada apa nak tanya tak? Tak ada kot. Okey, Sarah tak ada. Yang lain? Tak ada. Tak ada. Okey, jadi cikgu habiskan kelas sampai sinilah. Pukul 11.10 kita habis kelas, tak apa. Kita habis awal, jadi yang lain boleh. Siapa nak terus buat pun boleh. Saya tak ada, cikgu tak ada masalah. Cikgu tahu kamu semua rajin ni. Jadi kalau nak buat terus boleh buat dan boleh hantar. Jadi tak ada apa. Macam biasa. Follow SOP. Jaga diri. Dan ni musim panas ni. Ni musim panas ni, banyakkan minum air. Okay? Jadi sampai sini saja kelas kita untuk hari ni. Okay, kita tangguhkan kelas kita. Kelas kita Jumaat akan datang pukul 10.10. Betul? Betul. Okay, jadi kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Okay, jadi siapa yang belum lagi isi borang kehadiran tu, tolong isi. Dekat chat box pun cikgu ada letak. Dekat grup kelas pun Nurin ada letak. Jadi boleh klik dan isilah apa yang patut dekat dalam tu. InsyaAllah cikgu perasan banyak juga yang mana nak pergi Mekah, insyaAllah nak pergi Jepun. InsyaAllah one day dapat pergi insyaAllah. Dan yang mana hobi tu, keep it up, teruskan. Membaca, basikal, that's a good hobby. That's a very good hobby. So, jadi okay lah, boleh bersurai insyaAllah. Okay, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.